Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan merangka pelan jangka panjang pembangunan semula Sibu agar ia menjadi bandar yang meriah dengan ekonominya yang lebih baik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, bagi tujuan itu beliau akan memanggil konsultan dari luar untuk bergabung dengan konsultan tempatan bagi berkongsi kepakaran mentransformasikan Sibu menjadi seperti bandar Amsterdam di Belanda. So I have talked to them. We have a long-term master plan for Sibu. Orang dengar saya cakap macam Amsterdam. Betul, sebab air dia rendah, pit soil. So we have to develop that just like Amsterdam in Netherlands. Kita panggil dia punya konsultan, campur dengan local consultant to plan properly Sibu. Kalau tidak Sibu macam ini, mana orang mau kerja Sibu macam ini? Kalau Sibu vibrant, ekonomi dia baik, anak kita pun balik, dia boleh kerja di Sibu. Premier Sarawak berucap demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Sibu pada malam Isnin. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian dan div-div kenamaan yang lain. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberi harapan kepada warga Sibu untuk memberi mandat kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Sibu, Clarence Ting Ing Ho dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kelak. Beliau yang juga pengurusi GPS memberitahu Clarence Ting telah membuktikan beliau calon terbaik untuk memimpin Sibu berdasarkan rekod cemerlangnya semasa memegang jawatan sebagai pengurusi Majlis Pembandaran Sibu MPS. Clarence Ting saya panggil, dia betul-betul kerja kuat punya orang. Dia kerja kuat. Saya cakap, Clarence, boleh tidak tolong Sibu? After all, you have been hard working for Sibu. Tapi you chairman saja. Kalau you mau, you bawa Sibu pergi parlimen sana. Clarence kata, no. I don't want. Saya cakap, Clarence, kalau you sayang sama Sibu, berjuang untuk orang Sibu. Tambah beliau, penduduk di Sibu harus bersatu hati memberikan mandat kepada Clarence Ting agar beliau dapat memperjuangkan nasib Sibu di Parlimen. Saya tahu COVID-19. Clarence betul-betul kerja. Dia tidak takut sama virus. Saya kata dengan Clarence, jaga sikit. Never mind. I want to have people di Sibu. Kasih dia punya bakul makanan. Turun elektrik. Ini Clarence. Mesti antara dia di parlimen sana. Suruh dia cakap sama orang Sibu. Dalam program berasingan, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak akan memperuntukkan dana sebanyak 200 juta ringgit bagi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR pada tahun depan. Jelasnya, dana 200 juta ringgit itu diperuntukkan menerusi permohonan yang diterima daripada UNIFOR. You want to increase 2023? We increase I want to increase 200 million 2023 for unit for other religion. Beside our wakil rakyat also have in their RTP. That one is only unit for the religion, but our wakil rakyat is also helping through their MRP and RTP. Because our wakil rakyat has a special allocation. I'm talking GPS lah, yang lain tidak ada lah. They got allocation and they also have religious bodies. Bermakna when you do good things, God will reward us. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Apresiasi UNIFOR bahagian Sibu pada Isnin.
Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dalam ucapannya menyatakan sebanyak RM255 juta telah diperuntukkan kepada UNIFOR sejak 2017. Yang berhormat juga membantu Mission School 2021, dia bagi 15 juta untuk sekolah Mubalib. Then you clap your hand. Thank you very much. 2022, it was 15 million. And 2023, kita doa kalau dah tambah sikit lah. During COVID, Yang Amat Berhormat tidak lupa dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh pentadbiran agama-agama lain yang bukan Islam, because tak pergi semayang, so cannot collect arms and so on. And so 2021, Operation Assistance was given 5 million. Kita bagi 2022 juga 5 juta. Jadi 10 juta 2 tahun. Turut hadir dalam majlis itu ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Pengarah UNIFOR Richard Lon dan Residen Bahagian Sibu Wong Hee Sieng. Dalam pada itu, beliau memberitahu UNIFOR dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin agama lain telah memudahkan kerajaan negeri menyalurkan bantuan yang dikehendaki. Jelasnya, Sarawak adalah model yang mengamalkan keharmonian di antara rakyat berbilang kaum. Sarawak really is a model where there is real harmonious relationship amongst us, and we act and we believe and we prosper within one roof. As a result, saya kata bagus kita tubuh khas untuk unit untuk agama-agama lain selain daripada Islam, supaya kita dapat membantu agama lain, khasnya rumah ibadat. Jelasnya lagi, tiada negeri lain dan hanya Sarawak sahaja mempunyai perhubungan agama yang unik di Malaysia. And we have to protect this culture of Sarawak, which is unique. Negeri lain tak ada unit for other religion, oleh Sarawak has unit for other religion. Kerana when you pray in a very comfortable houses of worship, you can concentrate, because prayer normally is a connection between you and the Almighty and God. Berita seterusnya, semua ahli komponen gabungan Parti Sarawak GPS perlu bersatu hati dan bekerjasama memastikan kemenangan dalam pilihan raya umum PRU ke-15. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, kemenangan GPS khususnya di Parlimen Selangau nanti adalah untuk masa depan penduduk setempat. Minta semua kita PBB, buat tamin ngau kakus, nyokong ngau penuh calon GPS kita untuk Selangau 2024. Kena juga sama para hari PRS, hari SPP, hari PDP juga dipinta sama-sama sekolah sejalai sati serunding. Awak kita di Selangau untuk nepus pengalah kita tahun 2018 semua. Sekali itu nak kita lah, menang kita sekali itu. Beliau berkata dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Sigan Ulu Arif, Selangau. Jelas Dato' Ahmad Douglas Ugah lagi adalah menjadi polisi GPS untuk menjaga semua rakyat di Sarawak tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak akan terus berusaha untuk memajukan Sarawak dan membawa arus pembangunan di negeri ini, terutamanya untuk kawasan luar bandar. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awan Tengah Ali Hassan memberitahu antara aspek-aspek yang ditumpukan termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan kemahiran dan juga sektor pembuatan.
Menurutnya, rakyat berhak untuk mendapatkan keperluan asas dan infrastruktur lengkap seperti jalan raya, jambatan, bekalan air dan elektrik, sistem telekomunikasi serta infrastruktur pendidikan dan kesihatan yang baik. Kita akan terus berjuang untuk memperkasakan lagi pembangunan, lebih-lebih lagi di luar bandar. Kita mau berjuang untuk meningkatkan lagi pendidikan kemahiran di kalangan masyarakat kita, lebih-lebih lagi di kalangan anak-anak muda kita, supaya mereka ini akan dapat menjadi penggerak kepada perubahan, supaya mereka ini akan dapat bekerja di sektor-sektor pembuatan melalui pelaburan yang kita nak bawa, dan akan memberi peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Beliau berkata demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Dewan RTC Munggul Lalang di Gedong. Tambah beliau, kebanyakan pembangunan yang dilaksanakan sekarang adalah menerusi dana-dana yang diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak. Jadi kita mau peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Sebab itu kita mau suara kita di Parlimen itu kuat, supaya kita dapat membela nasib dan hak rakyat. Hak rakyat untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Di Parlimen Selangor pula, rakyat di kawasan berkenaan diharap tidak mengulangi peristiwa yang berlaku dalam pilihan raya umum PRU ke-14 pada PRU 15 kali ini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John C. Kitayar berkata, jalan terbaik adalah memilih gabungan Parti Sarawak GPS yang telah membuktikan rekod dan pencapaiannya dalam memajukan Sarawak. Katanya, kawasan Parlimen Selangor mengalami tahap kemajuan yang kurang semasa Pakatan Harapan PH memerintah negara selama 22 bulan. Beliau berkata demikian semasa majlis pemimpin bersama rakyat di Dewan Masyarakat Punan Lubuk Kubong di Kakus. Tambahnya, sehingga kini banyak pembangunan telah dibawa Kerajaan Sarawak di kawasan berkenaan malah akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Sedikit laporan mengenai pengundian awal dengan seramai 105 orang pengundi awal bagi kerusi Parlimen Batang Sadong dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 mula mengundi pada jam 8 pagi Selasa. Kesemua pengundi awal di Parlimen Batang Sadong adalah anggota polis dan mereka mengundi di bilik A Surau Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Simunjan. Pusat pengundian awal itu dibuka jam 8 pagi hingga 2 petang dan mempunyai 2 saluran mengundi. Proses pengundian awal ini turut disaksikan oleh ejen calon yang bertanding. Untuk rekod, Parlimen Batang Sadong masing-masing menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 dengan calon gabungan Parti Sarawak GPS Rodia Sapii yang juga muka baharu berdepan calon Pakatan Harapan PH Lahaji Lahia. Kerusi Parlimen Batang Sadong sebelum ini dibenangi Datuk Seri Nancy Shukri daripada GPS yang kini bertanding di Parlimen Santubong. Parlimen Batang Sadong mempunyai keseluruhan 32,640 pengundi berdaftar yang layak mengundi pada PRU 15 Sabtu ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.